سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. إلهي أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم فعلمني من علمك يا عليم. أما بعد. Al-Fadhil Tuan Imam, barisan Tuan Pengurusi Nasimul Hikmah dan barisan jawatan kuasa sahabat saya Ustaz Kamal yang bertugas malam ni pula bawa video audi kuliah. Tuan-tuan dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Sekian lama kita bercuti 4 bulan lebih. Jadi insya-Allah malam ni kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung bacaan kitab kita Sufi dan Wali Allah yang disusun oleh seorang wali besar, oleh seorang ilmuwan tauhid Nusantara, seorang baba daripada Fatani, Al-Syeikh Al-Allamah Tuan-tuan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, yang pernah saya sebutkan dahulu. Beliau merupakan seorang yang bertariqat Ahmadiyah, kemudian bertariqat Asy-Syatiriyah, ya. Kita berhenti kat mana tuan-tuan? Apa tadi? 15. Zahir hakikat. Okey. Jadi tuan-tuan, kita nak menyambung pada halaman 15 setelah kita sempat berbicara tentang pembahagian iman. Ya, walaupun kitab ni kitab tasawuf, kitab tarikat, tetapi tarikat tasawuf syariat tidak boleh berlepas daripada perkara yang lebih asas dan pokok, iaitu akidah, tauhid. Itu dah clear lah, ya. Dan sebab itulah kalau tuan-tuan perasan pada halaman 14 dulu, maka surah 4 boleh jalan untuk sampai kepada Allah itu dicadangkan ompek jalan, ompek cara, ompek perkara, kan. Ada jalan syariat, ada jalan tariqat, ada jalan hakikat, dan ada jalan ma'rifat. Ya, apa bondo ni tuan-tuan? Ataupun secara ringkasnya lagi, sekarang ini kita ini semua orang yang berada pada jalan syariat. Kita semayang walaupun Covid, kita masih ada yang melaungkan azan. Ada 3 orang lagi di surau ini. Kemudian ada lagi Jumaat dah dibuka 12 orang, ya. Dan ada masjid terpilih buka 40 orang walaupun Covid. Tetapi syiar Islam kita yang tak boleh pula ke masjid, ya, semayang di rumah, ya. Jadi maqasid syariah itu, pelaksanaan hukum tu tetap berlangsung. Kemudian hari ini alhamdulillah 1/3, saya kira 1/3 daripada jumlah kapasiti sebuah masjid dan surau tu boleh diisi dan dimaksimumkan. Maka itu jalan syariat. Kita tak nak berkelahi dengan KKM, dengan MKN. Kita follow lah SOP dia, sebab dia pun niatnya baik, cara pun betul. Tapi tak adalah kita macam pembaris bona, luwih bona pula. Terlampau takut bona pun tak jadi juga. Ya, yakin bona pula kita dengan Covid, takut kita Covid berbanding takut Allah pun tak boleh jadi juga. Maka itu semua syariat yang berkait dengan tuan-tuan akidah kita, ya kan. Maka syariat ni kita laksanakan, jalan syariat, ya. Dan jalan tuan-tuan daripada syariat ini kita nak sampai kepada maqam hakikat. Maka untuk faham hakikat ni tuan, ilmu yang membahaskan perkara ini, itulah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni tuan-tuan, kalau ikut, ya, disebut oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab beliau Lataiful Minan, dia kata tasawuf itu lubbus syariah. Intipati syariah itu ialah tasawuf. Kita tak akan mampu memahami hakikat melainkan kita mesti mengikut jalan syariat.
Jalan syariat tu jalan Nabi SAW. Nabi ajar kita sembahyang, puasa, zikir, hormat orang tua, korban, tahun depan pergi haji, ada rezeki nanti pergi umrah. Ini jalan syariat yang tak boleh kita tinggalkan. Barulah dengan jalan syariat ini kita capai kepada jalan hakikat. Jadi dua cara tu tuan-tuan, ya, syariat dan hakikat. Walaupun di tengah-tengah itu adanya jalan disebut tarikat. Tarikat ni kapal kenderaan kita. Tarikat ni kenderaan kita untuk memahamkan apa itu hakikat. Warning Ustaz, baru lepas Covid ni hakikat, makrifat, tarikat syariat. Domam dan kan. Tak apalah, dengarlah dulu. Tuan-tuan, benda ini tuan-tuan dia sedap bahas kalau kita ni ada merasai pengalaman kerohanian. Kalau kita first kali kita dah block, tuan-tuan, dia tak percaya ada tarikat ni. Dia tak boleh pakai dia tasawuf ni. Dia tak goma tarikat ni. Dia tak tahu apa itu makrifat. Kalau kita dah block, dah reject, dah tolak, tu lagi susah nak berunding tu. Mula-mula kita buka dulu wawasan pemikiran kita. Kita mengabarkan benda hakikat tu ada. Cuma masing-masing ada yang nampak, ada yang tak nampak. Maka di sini Syekh Ahmad tuan-tuan dia sebut apa? Maka syariat itu zahir hakikat dan hakikat itu batin syariat. Bermula kedua-duanya itu berlazim-laziman pada maknanya. Jadi makna tuan-tuan, kedua-dua itu saling berkait rapat, mulazamah, ya, tidak akan sampai kepada puncak hakikat melainkan kita ni orang yang bersyariat. Tuan-tuan, kita mesti faham perkataan Imam Malik yang cukup terkenal tuan-tuan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Orang ni mengaji tasawuf yo, mengaji apa? Hikam. Kitab Hakikat Insan. Konon-konon kitab ni kitab tok kenali, dia main goreng yo, dia jual nama orang tu, potik nama syekh ni, potik nama imam ni. Padahal dia semayang pun tak reti. Dia bertasawuf tanpa bersyariat. Wasak, boleh jadi zindiq. Zindiq ni tuan-tuan hidup macam tak bertuhan, macam tak ada agama. Macam komini. Tuan-tuan, zindiq orang yang hanya bertasawuf, bertarikat tapi tidak berpijak pada alam syariat. Sebaliknya kata Imam Malik, tuan-tuan, dia kata apa? Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Kita ni balun fiqh je. Surau kita ni jangan masuk ustaz-ustaz mengajar kitab tasawuf. Ihya Ulumuddin tak nak. Hidayatus Salikin tak nak. Hikam reject. Kita tolak kitab tasawuf. Kita nak mengaji fiqh je, hadis je, tafsir je. Quran boleh, talaki boleh. Tasawuf no. Kalau kita pulun saja tuan-tuan dengan taranum, dengan qiraat, kita pulun hadis sahaja, kita mengaji fiqh saja tuan, hatta kita mengaji akidah saja, tak masuk unsur tasawuf, kita akan jadi fasik. Kenapa? Hati kita ni koreh, kasar, semua orang dibid'ahkan, semua orang disosek, semua orang masuk neraka. Sehingga beberapa orang masuk syurga, dia abah mak 3 orang je. Lain semua masuk neraka. Ini penyakit yang berlaku mengikut Imam Malik sebab orang itu hanya bergelumang dengan ilmu syariat tanpa mengaji ilmu tasawuf. Maka wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Yang menghimpunkan syariat tuan-tuan dengan tasawuf, syariat dan hakikat, itulah maqam yang tahqiq. Itu yang real, itu yang sebenar. Maka sebab tu tuan-tuan kita kena faham dia kata apa? Bahawa syariat itu ada hadnya. Had ni kita batas. Ya. Jadi kalau syariat ni kita mengaji dalam Quran, dalam hadis, diistimbatkan oleh para fuqaha kita, solat ada bilangan jumlah dia, zakat ada, ya tuan-tuan, had dia, ada nisab dia berapa persen, 2.5%, 1/40. Lembu pula, rupanya boleh bagi seekor lembu kobau tuan-tuan, boleh unta boleh bagi 7. Boleh pula niat yang berbeza-beza, yang seorang ni nak akikah boleh, yang seorang ni korban boleh, yang seorang ni nak berniaga boleh, ambil untuk jual di pasar boleh. Itu perbahasan dalam sudut fiqh, dia ada batas, ada had. Dari sudut ilmu fiqh. Puasa, saya kempen tuan-tuan, insya-Allah ni Zulhijjah ni Ashrul Awail, 10 hari pertama Zulhijjah, banyakkan puasa. Kalau dapat 9 hari lah. Isnin Khamis, paling malas pun hari Khamis esok.
hari Arafah puasa, hari Arafah keampunan dosa 2 tahun keampunan. Jadi ada batas puasa, ada hari dia, ada kadar dia. Zakat tuan-tuan, jihad itu pula ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kan? Ini dari sudut kacamata syariat. Okey, clear lah. Kita mengaji fiqh. Dan hakikat itu tiada ada had dan jihad baginya. Dah sebut-sebut hakikat ni apa ustaz? Hakikat ni tuan, dia cerita ilmu dzauq, ilmu rasa. Ilmu hakikat ni tuan kita sebut al-asrar wal anwar. Ilmu tuan-tuan, ya, bagaimana ilmu rahsia, ilmu cahaya, ilmu batin. Ini ilmu tarikat. Maka sebab tadi saya pagi tadi di Sahah kita baca kitab Bulughul Maram. Kenapa Sayyidina Abdullah bin Zubair boleh puasa tuan-tuan 15 hari straight? Ustaz, kita puasa 30 hari straight. Okey je ustaz. Bukan puasa buka ni. Puasa wisal. Wisal ni kitanya maghrib dia tak buka, malam dia tak sahur, terus direct puasa esok straight 15 hari. Itu namanya wisal. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Zubair, dia sahabat, abah dia pun sahabat Zubair bin Awam, minal asyaratil mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin syurga. Okey? Maka tuan-tuan, hadis itu Imam Ibnu Hajar disebut antum lastum kahayati, korang tak macam denda. Sahabat nak puasa macam Nabi puasa, tak buka, tak sahur. Tuan-tuan maka Nabi mampu untuk berpuasa berhari-hari tanpa buka, tanpa sahur. Kalau kita buka sahur tu memang itu sunnah kita. Kita kena berbuka, bersegera berbuka, dan kita kena bersahur, membezakan kita dengan Yahudi, dengan Nasrani, ahli kitab. Tapi tuan-tuan, Nabi boleh puasa, tuan-tuan, tidak seperti puasa kita. Sebab Nabi kata, innama yut'imuni rabbi wa yasqini. Saya diberi makan, Allah bagi saya makan, Allah bagi saya minum. Saya tak rasa lapar. Maka di situ letaknya persoalan, Nabi tu konyang makan minum tu, konyang botol-botol makan ko ataupun makanan kerohanian. Maka ulama kata, kalau ambil pendapat Nabi makan uti ko, gandum ko, hais ni kitanya apa? Penganan, kita sebut pakai tiga, penganan, dodol kok Nabi makan jenis keju tuan-tuan, Nabi dibagi makan, artinya taklah puasa sebab makan. Tapi makanan itu tuan-tuan disokong oleh pandangan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnul Qayyim ni murid Ibnu Taimiyah, kita ambil juga pendapat dia tuan-tuan. Ibnul Qayyim kata Nabi itu makanan dia makanan hati, ma'rifah, kesucian hati menyebabkan tak ada hal, tak ada perasaan, tak ada kelaparan, tiada keletihan, tiada ketakutan. Hanya yang dicari, hanya yang dituju hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Maka tuan-tuan, sebab itu dia kata apa? Ya, kalau hakikat tuan-tuan, dia tiada lagi had sempadan, tak berbatas. Dia terbuka. Kalau syariat tadi dia ada batas dia, ada hudud dia. Tetapi kalau dah masuk perbincangan hakikat tuan-tuan, dia lautan yang tidak bertepi, disebut dari kerana bahawasanya sir maknawi, benda rahsia. Jadi sebab itu benda ni rahsia tuan-tuan. Nak bercakap perkara ni mesti orang yang satu dari sudut disiplin keilmuan dia mesti kemas, dia mesti mengaji tauhid, dia mesti mengaji fiqh, dia mesti ambil tasawuf. Tiga ni dia ambil. Kemudian nak jojak lagi cerita pasal hakikat tuan, dia mestilah orang yang bertarikat, dia mesti orang yang ada pengalaman kerohanian, baru dia sedap cerita. Macam saya cerita tuan-tuan pun dengar tak awam-awam betul kau ustaz cerita ni. Yo kau ustaz ni kan. Tuan-tuan tak nampak, tak capai benda tu. Sebab saya ni pun bukan orang makam hakikat. Nampak? Tapi kita berceritalah, kita cuba tengok macam mana pengalaman para masyayikh, tuan-tuan guru, para ulama, para sahabat. Kita bercerita berdasarkan pengalaman mereka. Tuan kan? Kita bercerita berdasarkan tuan-tuan perkongsian yang mereka ucapkan, yang mereka ungkapkan. Dan nanti pada bab yang panjang tuan, bab yang kedua, cerita pasal jazbah, melatah, lupa, bercakap benda yang macam orang mabuk. Tetapi apa ukurannya perkataan-perkataan itu pada kacamata hakikat?
Baca sejarah Imam Abu Mansur Al-Hallaj, baca sejarah Imam Abu Yazid Al-Bustami, baca sejarah Imam Ibn Arabi. Ini antara 3 tokoh yang kontroversi dalam dunia kesufian, tuan-tuan, kontroversi, dan ada yang dihukum bunuh oleh pemerintah. Sebab cakap itu bercanggah, cakap itu nampak zahirnya macam Tuhan dalam jubah. Kalau Imam Abu Yazid, tuan-tuan, subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Orang zikir tadi subhanallah, dia zikir maha suci aku, apa hal? Maka tuan-tuan di situ, itu tajuk dia panjang. Ya, ini ada joki esok akan datanglah kita sambung, tuan-tuan. Cuma saya nak lanjutkan tadi, dia kata apa? Hakikat tu dia cipta rahsia, sir maknawi. Ada orang yang pembawakan dia betul, dan berapa ramai orang yang salah dalam memahami ilmu hakikat, akhir jadi tuan wasak. Wasak tadi apa? Tinggalkan syariat. Punya tarikat-tarikat akhirnya tak semayang. Punyalah kuih bertarikat, punyalah konon-konon mengejar hakikat, akhirnya mendedahkan aurat. Punyalah konon dia orang hakikat, tuan-tuan, habis semua orang dipandangi hina, pandang orang lain buruk, pandang orang bertanduk. Padahal tanduk tu punca daripada dia. Tuan-tuan, sebab itu benda ni benda yang sangat sensitif. Cuma kita orang awam ni, kita bacalah apa yang tertulis di sini dan cubalah kita faham-fahamkan sikit apa yang tersirat daripada apa yang mereka cuba kongsi dengan kita ni, tuan. Orang yang berdiri dengan syariat itu lebih atas, lebih atasnya sebab bersungguh-sungguh dengan ibadah yang zahir dan ubudiyah yang batin. Bahawa ibadah bagi diri kerana keadaan zahir dan ubudah bagi hati kerana keadaan batin. Ini istilahlah, istilah. Istilah ibadah dengan ubudah, kata dia. Kalau ibadah ni kata syariat. Kalau ubudah, tuan-tuan, kalau kojo hati, khusyuk, ikhlas, warak, ini kojo hati diistilahkan ubudah. Ini istilah, orang bagi istilah. Okey. Orang yang berdiri dengan hakikat itu lebih atas kerana ada ilmu laduni. Masuk pula ilmu laduni. Tuan-tuan, Covid ni mana datang ni, contoh kan? Dia tahu, dia cerita, dia share, tuan-tuan. Bila habis Covid ni, dia share lah ilmu laduni, nurani, yang Allah telah mengajarkan kepada sekalian ruh yang Allah kehendaki memberinya petunjuk. Jadi tak adalah masalah kalau ada segelintir umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima ilmu sir ini, ilmu ubudah ini, ilmu batin ini, tuan-tuan, sebab ruhnya telah tersedia, telah dibersihkan untuk menerima limpahan-limpahan ilmu tersebut. Tuan-tuan, Syekh Saleh Ja'fari dalam kitabnya Asrarus Siyam, ketika dia menakalkan kata tuan gurunya, daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnah, dia nakalkan tafsir ayat itu daripada Syekh tuan gurunya, tuan-tuan. Allah bagi perumpamaan sebuah kampung yang aman damai. Kita bila aman damai kampung kita ni? Aman damai jugalah masa awal-awal Covid dulu, kereta tak boleh bergerak, masa itulah minyak murah gila. Kereta tak boleh bergerak, apa hal kau bagi murah? Sekarang lah kau nak bagi murah, kita dah boleh berjalan kan. Masa tu, tuan-tuan, bulan Lopeh, sungai kat Melaka tu air biru, banyak sampah semua, buaya pun boleh nampak. Itu hikmah Covid. Aman damai. Tenang, buaya pun boleh relax, tak ada orang tembak dia ke kerja, ikan pun tak ada orang tubuh. Masa tu relax, aman damai. Kampung yang Allah umpamakan aminatan mutmainnah, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rezeki daripada pelbagai sumber. Sayur dia subur, pokok dia elok, durian Jolobu punya banyak dekat jalan Jolobu ni, 10 lori ada kedai, pilih dia mana-mana, tak ada diskaun. Tuan-tuan, macam-macam rezeki datang melimpah-limpah. Bawa ialah duit kan. King ke queen ke semua ada. Tuan-tuan, datang rezeki melimpah-limpah, tuan-tuan, tapi malangnya fakafarat bi an'umillah. Orang kampung tak bersyukur, tidak menghargai nikmat itu, mereka kufur nikmat, tuan-tuan. Fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah gantikan keamanan tadi kepada apa? Kesengsaraan. Dah pokok tak berbuah lagi, musim kemarau mungkin, ataupun banjir mungkin, datangnya Covid mungkin, macam-macam. Allah gantikan nikmat tadi kepada nikmah. Nikmat tadi bertukar menjadi bala sebab orang tak bersyukur. Itulah, ini kata Syekh Saleh, itulah perumpamaan hati ni, tuan. Hati ni kalau bersih, dia sebenarnya tersedia
untuk menerima pelbagai ilmu, anugerah, fuyudat limpahan, pengetahuan, idea. Apa tuan-tuan kalau baik hati kita ni. Tapi malangnya kita yang merosakkan hati kita. Semayang pun kelang kabut, wirid pun tak goma, yasin pun kita komplain, ceramah kita marah. Apa punca dia? Hati kita lah. Nak korban pun takut-takut, duit habis jadi muflis. Takut-takut nak infak pun takut. Masalahnya apa? Hati kita kotorkan, kita rosakkan hati kita, maka dia tidak lagi menjadi sumber menerima asrar, cahaya, anwar, rahsia. Dia tak boleh, tapi dia akan jadi terbalik. Dia akan dapat yang kotor je, yang sampah tu masuk dalam hati dia, yang dunia tu melekat dalam hatinya. Maka jadilah apa yang jadi pada kita. Kan buat maksiat pun tak ada rasa apa-apa, ya, redha bona dia dengan dunia, dia mengejar dia dengan ini tuan-tuan, sebab tanda dia puncanya tadi ialah hati manusia itu. Maka kita tak boleh menafikan ada kalangan hamba Allah Ta'ala yang Allah berikan, anugerahkan kepada mereka tuan fuyudat, kelebihan-kelebihan memahami ilmu hakikat ini. Tapi saya dah pesan tadi tuan-tuan, ilmu hakikat ni mesti berpijak berasaskan kepada ilmu syariat. Itu kena clear supaya kita tak ditipu oleh orang yang mengaku tarikat. Digoreng dengan kita, ditemberang dengan kita dah berhabis kat dia kayu-kayu, kita papau ke danau tuan, dia masuk neraka, dibawa kita sekali. Nauzubillah min zalik. Ini berlaku juga pada kelompok-kelompok tarikat yang sesat. Okey. Qala telah bersalah-salah, ya tuan-tuan, kita ambil tadi dikata apa? Orang yang berdiri dengan hakikat itu lebih atas maqam dia berbanding orang yang berdiri atas syariat semata-mata. Tak? Jadi up lagi lah. Sebab syariat semua orang boleh dapat dengan belajar. Tapi hakikat tuan-tuan, walaupun belajar belum tentu kita dapat. Kan? Ilmu laduni, cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi wassalam, ya, yang Allah telah mengajarkan kepada sekalian ruh yang Allah kehendaki memberinya petunjuk. Jadi siapa bahada tadi, ruh kita selalu sebut tahlil arwah tuan. Ni ruh kita nak kena jaga ni. Ruh kita ni apakah hidup dia dengan amalan. Hidup dia tuan-tuan, ya. Tapi kalau kita tak beramal, mati roh kita. Badan kita berjalan, senaman kita steady, badan sihat, cek doktor clear, tak ada 3 serangkai, alhamdulillah. Tapi belum tentu yang tak ada 3 serangkai tu dalam hatinya mungkin berangkai lagi penyakit kalau dia tak mengaji, kalau dia tidak beramal. Ya. Telah bersalah-salah pendapat tentang roh yang dimaksud, tetapi yang dapat dipegang atasnya bahawa dia adalah jisim yang halus. Ini tuan-tuan, satu perbahasan pula tentang roh ini, ya. Berlainan dengan jisim yang dapat dijangkau oleh panca indera. Yang kita nampaklah mata kepala kita ni, badan kita ni kita nampak. Roh ni tuan, ya, dia latifah, tuan-tuan, yang halus, ya. Ya, cahaya yang halus, ya. Bahawa dia jisim yang halus, nurani, lagi alawi, tinggi. Maqam roh itu ditinggi, kan? Tuan-tuan, baru dia, kalau diletakkan pada tempat yang sepatutnya lah, roh yang mulia. Tapi kalau kita rosakkan dia tuan-tuan, kita rosakkan dia, nanti kita lah sengsara. Roh yang mulia, dia bekerja-kerja nak pergi maqam, nak dikebumikan, capek, qaddimuni, roh yang mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia dah, alhamdulillah, dia dah cuba buat yang sebaik mungkin, memohon taufik Allah, mengaji syariat, cuba belajar hakikat. Ini, maka tuan-tuan, dia mati esok, dia ngomong, apalah ambil nah imam ni, capek lah, tak payahlah tunggu zuhur dah, pukul seboleh beli sembahyang dah ni, jalan dia, kubur dah penuh. Makam Syekh Said saya dapat iklan minggu lepas dah penuh. Tanam kat McDonald lah kita tu, dekat jalan apa tu, Taman Guru tu, agak-agak lapar bangunlah, pergi cari McDonald ke mana tu kan. Itu tak apalah, bukan masalah tapak kubur, masalah amalan kita tu. Niat bagi wasiat dia, abah wasiatkan kau tanam abah ngam-ngam sebelah maqam Syekh Murtada. Amboi, niat kami nanda lagi, beramal pemalih kan, tak jadi dah. Dia tanah kubur tu tak masalah. Amalan kita, iman kita tu yang jadi ukuran dia tuan-tuan. Ya, maka itu kalau roh yang bersih, yang baik, dia nak cepat urusan dia, sebab dia dah nampak dah tuan, raudhatun min riyadil jannah, nampak taman syurga. Tapi kalau orang kafir, nauzubillah, orang Islam yang fasik,
ahli maksiat yang menentang Allah Ta'ala, apa macam? Dia akan cakap, celaka dan apa kono siap ni, dia mandi-mandi kan, dia buku-buku dan apa ni. Itu kalau jenazah yang tak covid. Kalau covid lagi sengsara kan, tak ada apa, main balut je, main tayamum je, main jiruh je. Kalau jenazah covid kan tuan, tak ada, kena SOP dia kan. Tak boleh Bilal pegang kau berjangkit. Semayang pun kat kubur je, tak ada semayang bawa surau dah. Jenazah covid datang pun 12 orang je boleh tengok dia, 10 orang, tak ada ramai-ramai. Tuan-tuan, maka si jenazah kalaulah dia itu jenazah yang jahat, si mati yang penuh dengan derhaka kepada Allah Ta'ala, dia akan kata celaka lah, dan siapa lah ni bawa, dan nak bawa pergi mana ni. Dia akan marah, dia akan komplain. Tuan-tuan, Allah hijab telinga kita, tak dengar je dia meraung. Allah tutup telinga kita, kita tak dengar jeritan si mati yang jahat itu. Padahal dia cukup sengsara tuan-tuan, nak nak ditanam, nak pergi kubur tu dia cukup risau, cukup takut. Celakalah, dan yang dengar binatang tuan-tuan dengar. Kalau kita dengar tuan-tuan jeritan si mati orang kafir ataupun orang yang fasik tadi tuan, kita tak lalu nak makan, tak boleh tidur malam ni tuan kalau kita dengar jeritan orang-orang ahli maksiat ni. Tetapi Allah tak nak kita risau dengan sebab-sebab begitu. Allah hijab telinga kita, kita tak dengar. Roh yang jahat itu sentiasa merana tuan-tuan. Maka itu roh tuan-tuan, kalau yang baik, ya tuan-tuan, roh itu jisim yang halus nurani, lagi tinggi, ringan, hidup, lagi bergerak terus ia pada zat sekalian anggota. Kalau roh tu tuan-tuan keluar daripada anggota kita, matilah kita, arwahlah kita. Kalau pokok tak berzikir, pokok tu akan mati. Itu tanda. Tuan-tuan, pokok kalau tak berzikir, pokok tu akan mati. Binatang-binatang tuan kalau tak berzikir, dia akan mati. Dia mesra padanya, roh ni tuan, roh dengan jasad kita. Mesra, roh mesra pada jasad seperti mesra air pada pohon kayu. Ini contoh-contohlah yang Syekh Ahmad nak bagi. Tuan-tuan, Syekh Ahmad Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, ya, seperti mesra api dalam arang. Dan menjalani Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawasanya dia maddah yang mujarradah, dia tiada di dalam maupun di luar badan. Ini tuan-tuan, Imam Ghazali pula punya kajian lagi mendalam lah. Dia kata nak khabar dalam pun tidak, luar pun tidak, kata Imam Ghazali tentang hakikat roh itu. Cuma kalau kita sebut roh tuan-tuan, ya, kita tahu bahawa dia kata apa, Allah berfirman, katakan ya Muhammad SAW, roh itu urusan Tuhanku. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nampak? Orang tanya Nabi tentang ruh, hakikat ruh. Nabi jawab berdasarkan firman Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh ini bukan perbahasan yang boleh kita, bahannya tak banyak, sumbernya tidak banyak. Ruh ni kita jangan bincang panjang. Allah sebut ruh itu urusan Allah, urusan aku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku bagi kamu ni ilmu sedikit je. Kan yang saya bahas ni sedikit je. Yang Ustaz Kamal mengajar sedikit. Asatizah kita mengajar, Tok Guru kita arwah Ustaz Surul kita mengajar. Siapa ganti Ustaz Surul bang? Kuliah tauhid tak belum dah. Tuan-tuan kan, apa yang Ustaz sempat sampaikan sikit je. Saya dengan Ustaz Surul ni nak cerita sikit lah. Dulu saya sebelum pergi Mosi, saya pergi Mosi hujung 95. Apa sekolah Moncih dulu tuan-tuan, ya, sekolah Mahat Ahmadi ke Moncih. 94 saya habis 4 senawi dengan STPM. 95 saya balik kampung lah, saya orang Kampung Payoh, Port Dickson. Jadi saya duduk situ, saya mengajar setahun di Teluk Komang, sekolah lama saya lah. Saya sekolah form 1 sampai form 3, sekolah agama Teluk Komang. Jadi masa tu saya tompang siapa pergi sekolah? Tompang Ustaz Surul lah. Ustaz Surul daripada Soman. Saya tunggu simpang rumah saya Kampung Payoh, kalau tuan perasan, lepas Lukut, atas sikit 3 km lebih kurang lagi, Kampung Payoh, Pantai Mas. Atas sikit air meleleh Kampung Arab, tu dah atas lagi dah, nak sampai ke Pokat dah tu. Saya Kampung Payoh. Tompang siapa? Naik kereta Lancer almarhum Ustaz Surul rahimahullahu taala. Kalau saya lepak dengan guru tuan dalam bilik asrama kami lah, dalam quarters warden, saya jadi warden sekejap, teman Ustaz Zulkarnain. Ustaz Surul cerita apa? Cerita nikah dua lah dia. Kahwin dua, itulah cerita Ustaz Surul dulu tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan, kembali.
Itu bukan hakikat tu dah. Ini kita cerita makrifat tauhid ni. Jangan cerita bab lepas sudah. Jadi tuan-tuan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang kau dapat ni sikit je. Kalaulah Tok Syih kita yang bergelumang dengan kitab, tuan dia dapat sikit, kita yang tak ada kitab ni boleh dapat banyak ke? Kalaulah guru kita yang memondok 20 tahun itu, Allah bagi sikit, kita dapat banyak ke? Jadi kitanya kalau itu dah sedikit, semakin berkurang lah. Sebab tu kefahaman kita semakin kurang, keilmuan kita semakin kurang. Ya, kepakaran hari ini tu semakin berkurangan. Itu hakikat yang kita kena terima. Ini kan qalil, Allah bagi sikit. Tuan-tuan, maka adalah sebagai isyarat keadaan Allah Taala dengan nisbah kepada alam. Ya, demikian juga bahawa Allah Taala tiada di dalam maupun di luar alam. Ini tadi menyokong pendapat Imam Al-Ghazali bahawa ruh dijadikan oleh Allah Taala beserta badan tatkala sempurna dan badan bersedia menerimanya. Kan? Ya, Imam Ghazali berpendapat bahawa ruh itu dijadikan lebih dahulu daripada jasad. Jadi kalau Quran sebut ruh, tuan-tuan, dia boleh merujuk kepada Ruhul Qudus. Kalau Quran sebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, ruh di situ malaikat Jibril. Tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, maka ruh itu juga tuan-tuan Al-Quran. Maka ruh tuan-tuan untuk makanan. Ruh kita tuan-tuan, maka iaitu kita kena banyak berzikir. Sebelum kita ambil lagi sikit tuan-tuan, ada 10 minit lagi ya, bahagian yang kedua. Kalau kita tengok tuan-tuan macam mana kehidupan para fuqaha kita, ulama-ulama mazhab kita yang mengasaskan madrasah mazhab fiqh. Ya, kalau kita tengok contoh, saya baru baca kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni katanya pengasas mazhab Hanbali. Ya, dan kita kena faham Imam Ahmad ni tok guru dia siapa? Imam Syafi'i. Okay, clear. Imam Ahmad tuan-tuan, dia sanggup jalan jauh sikit. Ada jalan shortcut, tapi dia tak nak ikut jalan shortcut, dia pusing sikit. Kalau jalan doket tu 5 minit, dia sanggup pergi ambil jalan 10 minit untuk ke masjid. Tanya, Mam, kan ada jalan tu, jalan elok Mam, kenapa pusing jauh? Jalan yang tu, jalan doket tu, Eden kena lalu satu rumah. Rumah tu adalah, kalau lalu tepi rumah tu todoh, saya dapat todoh dia. Jadi apa masalah? Murid ni tanya, kenapa Mam kalau berteduh pun? Sebab tuan rumah tu ada berhutang dengan saya. Tuan rumah tu berhutang, bukan Imam Ahmad berhutang dengan tuan rumah tu. Tuan rumah tu ada berhutang dengan saya. Jadi saya tak nak saya terpalit dengan ancaman hadis kullu qardin jara naf'an fahuwa riban. Setiap pinjaman yang mendatangkan dia kata apa, tuan-tuan, disebut sebagai apa, manfaat, maka itu telah dianggap riba. Kullu qardin, setiap pinjaman yang mendatangkan tuan-tuan jara naf'an, manfaat, maka itu dianggap riba. Ini dalam sudut ekonomi bank tuan-tuan, itu dia fahamlah hadis ni. Tetapi orang kata apa kaitan riba, apa kaitan manfaat dengan lalu ke rumah dia? Biarlah, todoh pun bukan dia bayar, tu percuma, Allah bagi percuma je. Todoh tu sebab atap ke pokok ke, imam lalu je lah. Tak, saya tak nak nanti saya ambil manfaat daripada dia, jadi bermasalah nanti. Ini wara, ini wara Imam Ahmad tuan-tuan. Imam Ahmad kan dia kata orang yang makan tom yam kat kedai ni tak warak. Hati-hati tuan, semua makan tom yam kan. Sebab tu saya dengan kedai saya bungkui kata dia. Sama je lah. Imam Ahmad tuan-tuan zaman itu, zaman tahun 200 Hijrah lah. Imam Syafi'i wafat 204, Imam Ahmad sekitar 240 Hijrah. Awal zaman salaf dulu. Ini dia katakan salaf. Ini yang kata salafi, bukan wahabi yang gini tau. Kan? Itu yang dia katakan generasi salaf. Imam Ahmad tuan-tuan, dia tak mahu terlibat benda-benda yang syubhah ni. Dia meninggalkan perkara yang harus kerana takut bimbang jatuh kepada syubhat, jatuh kepada haram. Datang seorang perempuan kepada dia, Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan. Mam, tanya sikit. Apa? Memang dia lah orang yang layak ditanya. Dia imam besar, pengasas mazhab Hanbali. Hadis Al-Musnad itu 30,000 dalam kepala dia. Dah diamalkan hadis tu semua. Imam Ahmad tuan nak tanya, Mam, saya nak tanya, saya ni tukang jahit, akak ni tanyalah. Tukang jahit baju. Kadang-kadang masa saya jahit baju tu datang polis. Bukan polis kamat dah. Tuan-tuan, datang polis ni buat ronda lah, tengok keselamatan kampung macam itulah. Tengok apa-apa yang patut dibantu. Kan?
takut ada perompak ke apa. Jadi polis round. Ada lampu lah zaman tu. Walaupun tak ada lampu macam kereta polis tu, tapi dia adalah pelito dia dibawa sekali ke macam polis tu. Soalan perempuan ni, boleh tak masuk polis tu lalu tori jahit baju tu? Apa masalah? Kalau ikut hukum apa masalah? Memang kalau dia jalan tu memang dia kena pegang lampu tu polis tu. Apa masalah? Dia kata, yalah saya manfaatkan lampu polis tu, boleh ke saya nak jahit baju ni? Tuan-tuan, ini kata Imam Ahmad, akak ni siapa? Akak ni daripada mana ni? Saya adik ataupun kakak kepada Imam Bishrul Hafi. Bishrul Hafi tuan, tokoh sufi besar zaman itu. Maka kata Imam Ahmad, daripada keluarga kau inilah timbulnya warak yang sebenar. Kesufian itu timbul dan muncul daripada tokoh-tokoh ini tuan-tuan. Ini kita khabar ilmu hakikat. Kan kalau ikut apa masalah? Lampu surau ni terpasang. Saya main badminton tepi tu. Salah tak? Salah tak? Lampu ni memang kena buka. Lampu luar ni kena buka. Selamatan ke apalah. Saya lalu ambil manfaat. Saya ambil buku, saya baca kitab kat tepi tu. Salah tak? Ikut warak salah. Tapi tuan orang tak baca kitab tu, orang tengok WhatsApp dia tepi tu. Tak apalah. Imam Ahmad radhiyallahu an mengata, inilah keluarga kamu lah Imam Bishrul Hafi, ini keluarga warak. Jadi kita yang tak sampai maqam tu, jangan kita menyalahkan mereka. Nyusah-nyusah. Itu tak ada hakikat ni, membongak. Apalah kita kebabongak pula. Memang mereka itu telah merasai kemanisan, keseronokan, dan mereka telah capai kepada maqam hakikat. Tuan-tuan 5 minit ambil sikit ya sebelum azan. Bahagian kedua. Tuan-tuan, qala surat Raja Kelantan. Ya, yakni Ibnu Marhum Sultan Muhammad. Ya, Sultan Muhammad tuan-tuan, Sultan Kelantan bukan yang Sultan Muhammad yang sekarang ni. Ni moyang dia dulu ni, tahun 1900 ni. Ya, 100 tahun yang lopeh. Ya, cerita ni tuan. Jadi surat ni tuan-tuan dimuat dalam fatwa Fataniyah. Ya, Sidi Ahmad, Syekh Ahmad Al-Fatani tuan, dia ada fatwa-fatwa, himpunan fatwa dia. Maka dia terima satu soalan hukum bukan daripada orang biasa, tapi daripada pihak istana Kelantan. Tuanku Muhammad, tuan-tuan almarhum Tuanku Muhammad, Sultan Muhammad tanya kepada Tok Guru Haji Wan Ahmad, pengarang kitab kita ni. Dan pada tahun ini datang Syekh Tariqat. Ni daripada Tuanku Sultan dah ni. Sultan Muhammad kata, saya nak tanya kepada Syekh Tok Guru, ya, tahun ni datang seorang Syekh Tarikat namanya Haji Haji Encik Id bin Haji Encik Din Linggi. Faham tuan-tuan? Linggi. Siapa nama penuh dia? Maqam Syekh Said, Syekh Muhammad Said bin Jamaluddin, boleh? Al-Linggi. Ini cerita Tarikat Ahmadiyah lah ni. Sebab tuan-tuan, murid Syekh Said Linggi mengaji dengan Syekh Muhammad Ad-Dandarawi. Tarikat ni dekat betul dengan Sidi Ahmad bin Idris, Tarikat Ahmadiyah yang dibawa oleh Syekh Said Linggi. Sebab tu kalau zaman sekarang ni ada ustaz-ustaz kita yang diberi amanah, termasuk saya diberi amanah menyebarkan Tarikat Ahmadiyah ni tuan. Tapi saya kena ingat, asas tarikat ni dulu tahun 1900, 120 tahun lepeh dah ada di Negeri Sembilan ni. Selain daripada Naqsyabandiyah dan tarikat-tarikat yang lain tuan, tarikat awal Negeri Sembilan ni Syekh Said Linggi yang bawa sampai, sebab dia syekh tarikat bagi Asia Tenggara. Dia sampai ke Kemboja, Fatani, tuan-tuan. Dia bawa semua tuan-tuan fahaman-fahaman tarikat itu. Itu amanat gurunya, iaitu Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Ad-Dandarawi radhiyallahu anhu. Okey tuan-tuan ya. Maka tuanku confuse. Kenapa orang tarikat ni, dia kata apa? Maka hasil beberapa banyak anak murid dari kecil besar, laki-laki perempuan, jadi majzub. Saya tengok yang berzikir tu kadang-kadang lupa diri, kadang-kadang sambil berjalan menjerit Allah, kadang-kadang ni melatahnya. Apa masalah ni tarikat ni? Ini soalan tuanku Sultan kepada Syekh Ahmad Muhammad Zaid Al-Fatani. Macam mana pandangan hukum dari sudut orang jazbah ni? Orang yang melatah ni tuan, macam mana? Okey. Dan setengah orang yang percaya membetulkan, ya, maka bolehlah tuan guru nyata mari kepada saya, kerana saya hendak mengetahui hal majzub yang telah jadi itu. Ini soalan tuanku Sultan Muhammad tadilah. Dan bagaimana halnya, bagaimana jalan sebenar
menunjukkan keadaan yang boleh jadi majzub. Di dalam 2-3 hari mereka itu mendatangkan majzub dengan terlalu lekas atas kanak-kanak yang belum baligh lagi itu. Istimewa pula atas orang-orang akil lagi baligh. Budak kecil pun ada yang jazbah mengaji dengan Syekh Said Linggi. Orang tua ada yang jazbah, orang perempuan masa zikir menangis-nangis merau-rau. Macam mana nak baik ni? Maka jalan ini bukanlah saya tidak percaya. Tengok tuan-tuan, tuanku punya berlapis ayat. Jadi tuanku ni orang agama lah. Kalau dia tak mengaji agama, dia tak pergi masjid, dia tangkap Syekh Said Linggi ni, dia tembak je. Kalau dia tak mengaji agama, tapi nak di sini nampaknya dia sangat profesional. Tuanku Sultan Kelantan tuan sangat pandai. Yalah, maknanya kan kita tahu Kelantan Fatani ni di bumi pondok kan. Jadi maknanya dia nakkan jawapan, kepastian. Saya tak pernah tahu tentang jazbah ni. Tolong cerita kat saya apa jazbah. Tarikat hakikatnya ada ke tak ada? Kan? Orang dewasa pun sama. Tetapi belum terdengar dan belum lagi ada di dalam Kelantan pekerjaan ibadah yang semacam itu. Setakat saya tahu Tok Guru Kelantan, pondok-pondok Kelantan tak pula bawa tarikat macam ni. Artinya kalau ada tarikat pun tak adalah jazbah, tak ada yang pengsan, tak ada yang pitam, tak ada yang meracau. Tapi kenapa orang Linggi ni datang, orang Samban, orang Linggi Sembilan ni datang ke Kelantan, habis orang Kelantan semua jadi jazbah. Macam mana tu? Tapi bukan saya tak percaya dah. Nampak tuan-tuan? Tuanku Sultan Muhammad kata, bukan saya menolak benda ni, tapi saya nakkan kepastian. Kalau betul, saya pakai. Kalau salah, saya tolak. Begitu stand yang ingin digunakan oleh Tuanku Sultan Muhammad. Maka haraplah boleh dapat nas dan dalil yang tertentu, yang tentu dengan dipanjangkan sedikit atas menjawab perkataan yang tersebut demikian adanya. Tuan-tuan, ini isi surat daripada Tuanku Sultan. Kita habiskan sikit lagi tuan. Surat di atas berlainan bunyinya dengan sepotong surat yang baru saya temukan. Ini siapa? Syekh Ahmad, Ahmad Al-Fatani, yang juga dari Raja Kelantan, Sultan Kelantan, yang fotostatnya saya lampirkan bersama ini. Mungkin surat yang kedua ini diterima oleh Syekh Ahmad Al-Fatani ketika beliau belum sempat menjawab surat yang pertama. Nampaknya surat kedua lebih lengkap dan panjang dari surat yang pertama, tuan-tuan. Jadi soalan-soalannya antaranya apa? Seorang berkata yang dia tidak menganut agama Nabi SAW. Agama apa? Dia ikut agama Nabi Harun contohnya. Rupanya Tuhan Harun. Kau agama apa? Dia ikut syariat Nabi Isa. Apa ni? Ahli kitab ke apa? Kan? Apa hukum macam tu? Tak ikut agama Nabi SAW. Dia menganut agama Nabi yang lain. Kan? Dan dia mengaku jadi wali. Ni semualah ni. Pertanyaan, apa hukum orang yang cakap itu? Dia mengaku wali tapi ikut syariat. Contohnya syariat Nabi Nuh. Nak buat kapal lah tu. Barang siapa mengikut Nabi masuk neraka. Allah. Ini tuan-tuan nampak tak? Kalau tak kono mengaji, jahanam ni. Ikut Nabi masuk neraka, ikut wali masuk syurga. Macam mana? Tak panggil wali kalau wali tu tak ikut Nabi. Kan? Melanggar syariat. Tak adalah hakikat. Terdahulu ini tuan-tuan, insya-Allah akan datang kita bacalah lanjutan perbahasan ni, dan insya-Allah saya tak berhajat nak baca semua halaman ni tuan-tuan sebab dia panjang sangat. Saya baca kat Paroi tuan-tuan dah berpuluh-puluh kali tak khatam lagi bab jazbah. Nanti izinkan saya nak ringkaskan saja. 2-3 kali pertemuan boleh selesai masalah jazbah tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa tuan-tuan, saya bawa tabung untuk fasa 3 pondok saya, madrasah saya. Siapa yang ada rezeki nak share boleh isi nanti lepas solat saya letak kat meja ni. Terima kasih tuan.